اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay. So saya harap semua ada buku bioscore kat sebelah, buku teks pun mesti ada. Okay, buku teks pun surat 231 Okay, kita sambung tajuk minggu lepas Okay, tentang Mendel. So tolong fokus hari ni sebab banyak terms bio yang baru yang awak perlu faham. Okay, kalau awak tertinggal, tertidur, terlelap, nanti lagi bela, lagi bela. Okay, so kita tengok minggu lepas kita dah bincang tentang eksperimen Mendel, Gregor Mendel yang mengkaji pokok kacang peas. Okay, so hari ni kita tengok apakah sebenarnya, kenapa Mendel ni memilih pokok kacang peas ni. Kalau sebelum ni awak tak pernah tengok, inilah rupa dia, bahagian dalam dia. Okay. Kenapa dia pilih kacang peas ni untuk mengkaji tentang generasi, ciri, trait, monohybrid yang kita belajar minggu lepas tu. Kenapa dia pilih kacang peas? Ada sebab dia. Yang pertama, sebabnya kacang peas ni mudah ataupun boleh ditanam dengan senang lah, dan dia boleh menghasilkan anak ataupun generasi yang baru lebih banyak. Yang kedua, dia mempunyai struktur pembiakan jantan dan betina. Minggu lepas kita dah tengok. Akilah. Ada tak Akilah? Akilah? You. Pokok kacang peas ni yang dikaji oleh Mendel, dia menggunakan konsep pendembungaan sendiri ke pendembungaan kacukai? Ataupun pendembungaan kacuk? Sendiri. Okey, sendiri. Okey. So semua kena faham lah tu. Struktur pembiakan dia, jantan dan betina ni dia menjalankan proses pembiakan sendiri jadi Mendel ni dia sukalah pada pokok kacang peas ni. Maksudnya mudah untuk dia buat eksperimen. Yang ketiga, reason dia, selang antara generasi kacang peas adalah pendek. Tiga kali setahun, tapi tak pada ni. Yang keempat, dia mempunyai ciri dan trait bertentangan yang jelas. Saya nak check. Lily Shakira ada? Lily Shakira? Tak ada. Nisrin? Nisrin? Ada. What means trait? Sorry, what? Trait. Maksudnya macam ciri. Ciri, this one is ciri. Yang ciri. Oh, bahasa Melayu. Start from clue C. C juga kat depan. In English lah. In English C kat depan dia. Kalau Malay S kat depan dia. Ini ciri dan? Tak boleh? Satu perkataan saja. Perlukah bantuan ke? Peace. Ya, peace. Siapa? Sebut nama. Ain Zulaika ada? Ain Zulaika?
Ya, teacher. Ya, teacher. Trait. Soalan ringkas je. Okay, trait. Apa maksud trait? Minggu lepas dah bagi tahu. Sebab kalau tak tahu ni nak teruskan yang selebihnya nanti lagi apa complicated. The meaning of trait. Satu perkataan saja. Mempunyai ciri dan apa dia? Characteristic S. In English, start from C. In Malay, start from S. Sifat ke? Tu je saya nak dengar. Okay, thank you. Thank you. Yes, karakteristik ya. Okay, ciri. Okay, ciri karakteristik. Sifat. Okay, sifat. Okay, such as height and then so on lah. Okay. Okay, punya ciri dan trait bertentangan yang jelas. Okay, so kalau dalam exam tak boleh tulis sifat tu, kena tulis trait ni sebab dia terms biologi ya. So ciri dan trait. Okay, so that's why saya nak awak faham. Yes. Tapi sifat karakteristik juga. Ciri okay, saya bagi tahu macam ni. Ciri sama ada dia ni tinggi atau rendah. Yang trait ni ada dua je sifat dia, dominant ataupun recessive saja. Faham tak? Macam mana saya nak cakap? Boleh tak? Sifat ciri. Okey, ciri manusia ada beza dia. Ciri manusia, ciri dia macam seorang mempunyai ciri yang rendah, seorang mempunyai tinggi. Okey, sifat dia sama ada dia ni apa ni kata? Macam mana perangai dia. Macam ciri ni dia lebih nampak rambut dia, ciri orang tu rambut kerinting, rambut pendek, rambut panjang, okay, rambut lurus. Tapi sifat dia, perangai dia lebih kepada perangai dia lah, okay, yang menguasai diri dia tu. Jelas tak? Faham tak? Perangai dia macam suka cakap bohong, suka apa lagi, suka menipu ataupun terlalu jujur. Itu sifat dia. Jelas tak? Boleh? Siapa yang tanya tadi? Fazana ke? Hello? Saya teacher, Ain. So understand? You understand? Sifat and ciri tadi? Boleh ya? Okay. Cuma yang dalam biologi trait ni ada dua saja. Awak cuma fokus pada dua saja. Itu dominant dan recessive. Okay? Okay, so ciri ni, ciri pokok tu sama ada tinggi, rendah, okay, panjang, pendek, apa lagi, berbunga ataupun tak berbunga, kedudukan dia, terminal ataupun axial, itu semua ciri-ciri dia lah, okay. Okay, so ada 4 ni, 2, 3, 4 ni adalah reason, okay, sebab kenapa Mendel ni memilih kacang peas, okay, untuk dia buat kajian ni. So kalau soalan struktur 2 markah, okay. So kadang-kadang 2 markah dia bagi 2 reason ni untuk 1 markah ataupun 4 markah, setiap satu ni 1 markah, okay. So reason kenapa Mendel memilih kacang peas untuk dia punya kajian, okay, eksperimen. Okay, seterusnya, okay, ini yang saya kata awak perlu faham betul-betul macam mana resultnya terus dapat macam ni. Okay. Kalau baca seorang-seorang ni, saya tak tahulah, kalau siapa yang faham tu memang brilliant lah. Okay. Macam mana tiba-tiba dapat tinggi, rendah. Ada tak yang dah buat ni? Macam mana dapat ni? Ada yang nak share? Ada tak? Yang dah study? Tak ada. Okay, so kena faham mula daripada mana dan apa semua benda ni ada maksud dia. Okay, cuma buku teks ni dia tiba-tiba saja ada genotip, fenotip ni, penerangan dia kat belakang. So nak buat gambar rajah ni, okay, kacukan ni, perlu tahu dahulu, faham dahulu apa dia maksud genotip dan juga fenotip. Okay. So kalau awak tengok sini adalah contoh kacukan monohybrid yang dijalankan oleh Mendel. Tadi dah tahu reason kenapa dia pilih pokok kacang pea. Sekarang ni awak kena tahu kenapa dia boleh dapat result, okay, yang mana anak ataupun generasi ni,
tiba-tiba dapat 3 generasi yang tinggi dan 1 generasi yang rendah. Okay. So yang pertama sekali, okay, saya cerita dulu, nanti saya tunjukkan macam mana dapat. Okay. Untuk ini, okay, gambar rajah ni, okay, awak kena faham dalam exam kertas 2 esei, okay, memang awak perlu tulis ni perkataan ni. Okay, tak adalah gambar rajah pokok ni, tak perlulah. Okay, yang perlunya ini. Okay. So 2018 memang dah keluar soalan ni. Okay, so ramai calon hilang markah. Saya bagi tahu awal-awal. Okay, hilang markah sebab lupalah. Okay, so kena faham. Okay, bukannya hafal. Hafal nanti awak tak faham, lepas tu pening. Apa nak kacuk apa tak tahu. Okay, so kena faham step by step mula daripada induk. Okay, so induk ni dalam kepala awak kena ingat induk tu ibaratnya mak ayah lah. Okay, tapi ini untuk tumbuhan. So kita ada aras yang pertama iaitu induk. Okay, dan ada keyword dia ataupun kunci dia T besar. Okay, hari ni kita belajar T besar T kecil dulu. Okay, tapi dalam soalan tak semestinya T besar T kecil, dia akan ada M besar M kecil ataupun O besar O kecil, S besar S kecil. Itu terpulang pada soalan lah. Okay, dan juga bahan ataupun jenis kacukan tu, sama ada manusia ataupun tumbuhan. Okay, so hari ni kita tengok dulu T besar T kecil yang menunjukkan T besar tu adalah alel dominan. Okay, so saya lompat dulu. Masih kabur tentang alel tu apa, cikgu tak tahu. Jadi gambar rajah ni kena faham dulu perkataan-perkataan kat sini, baru boleh faham gambar rajah. Okay, jadi kita pergi dulu kepada maksud-maksud perkataan tu. Okay, yang pertama sebab ini semua istilah yang awak perlu faham, baru boleh buat gambar rajah tadi. Okay, so dalam tajuk ni ada banyak istilah baru yang awak perlu faham, iaitu gen dan alel. Apakah dia fenotip dan genotik? Okay, ciri dan trait kita dah tahu. Okay, apa dia alel dominan dan alel resesif? Okay, kemudian trait dominan dan trait resesif. Apa dia homozygot dan heterozygot? Baka tulen dan hybrid. Okay, generasi induk dan generasi filia. Okay. Filia ni terms bio, so kalau awak cari dalam kamus ataupun dictionary tu, jangan pula awak tulis anak syarikat ya. Filia ni maksud bahasa Inggeris biasa anak syarikat. Okay, tapi dekat sini bukan anak syarikat, dia anak. Okay, generasi anak pewarisan dia, sebab ini dalam pewarisan. That's why terms tu kena tahu. Okay, jangan samakan English yang biasa awak belajar tu tadi, kalau 5 ayat ada English kan, itu lain ya. Okay, ini terms bio Okay, so guna perkataan filia, sama juga anak generasi anak. Okay, so kita tengok yang pertama, apa dia gen alel sebelum pergi pada kacukan tadi. Okay, ni dia. Okay, gen Okay, gen ni, okay, keyword dia unit asas. Okay, pastikan bioskop awak tu ada dah isi maklumat penting ni. Kalau buku teks gariskan. Okay, keyword dia unit asas pewarisan. Itu gen. Okay, yang mana dalam tu ada DNA yang menduduki lokus tertentu pada kromosom. Okay, lokus tertentu pada kromosom. Okay, so dalam buku teks tu ada gambar a pair of homolog chromosome. So fokus pada gene tu. Okay, dalam buku teks tu dia dah label. Okay, so itu adalah gene. Okay, basic unit. Okay, basic unit of inheritance. Okay, and then lokasi dia di mana? Di locus. Okay, nanti kita tengok apa dia pula locus tu. So banyak kita punya words baru hari ni, awak perlu tahu definisi dia. Okay, maksud dia. Okay, so definisi untuk gene, unit asas pewarisan. Okay, basic unit of inheritance that contains DNA. Okay, ataupun consists of DNA, and then the location is in the locus. Okay, so what is their function? Game, okay, dia mengawal ciri yang tertentu dalam sesuatu organisma. Okay, control a specific.
Okay, control a specific characteristic. Okay, ciri yang tertentu. Bukan semua ciri, hanya yang spesifik saja. Okay, control the specific, okay, characteristic. Okay, keyword tu mesti ada awak gariskan ya. Fungsi dia, apa dia, and then di mana dia berada. Dalam tu ada apa, lokasi dia di mana. Ingat, dalam bio mesti ada lokasi. Tak ada lokasi tu salah Okay. Okay, so dia duduk di locus. Okay, kemudian allele. Allele ialah bentuk alternatif gene. Okay, bagi trait tertentu. Okay, saya baca. Pada sepasang kromosom homolog. Okay, so kalau dalam gambar rajah awak tengok tu, okay, allele dia label pada bahagian. Okay, gambar rajah ni buku bioskop pun ada, awak boleh tengok. Okay, dia menunjukkan alternatif. Okay, gene alternatif bagi trait tertentu. Maksudnya selain daripada gene tadi, so allele ni yang sampingan lah. Okay, yang menduduki locus sama pada sepasang kromosom. Tempat dia sama. Okay, locus yang sama dengan gene tadi, tapi dia berada pada sepasang kromosom homolog. Pagi-pagi ni kena fresh ya. Kalau tak breakfast tu sambil-sambil dengar sambil breakfast. Baru segar. Jangan pagi-pagi ni dah pening. Okay. So gariskan perkataan ni. Okay. Alternative gene ya. Okay. For the specific trait. Okay, bagi trait tertentu yang spesifik juga. Dia tak boleh orang kata sebarangan pergi pasangan dia yang ikut suka hati, tak boleh. Dia ada yang spesifik. Okay. Okay, seterusnya nanti kita tengok contoh bawa nampak. Okay, ini dia locus gene. Okay. Ni yang saya kata tadi, lokasi dia pada locus ni. Okay, ini contoh gene Okay, locus yang sama, keyword dia mesti locus yang sama pada pasangan kromosom homolog. Okay. Alisha Dalila ada? Alisha Dalila ada? Ramai ni tapi tak ada suara. Apa? Ada masalah? Okay. Fazana. Okay. Form 4. Kita dah belajar pasal kromosom. Okay. Apa maksud kromosom? What is the meaning of kromosom? Fazana? Fazana? Husna? Ili Balkis? Ili Balkis ada? Nabil? Daniel? Ili. Okay, apa maksud? Ya, tolong jawab bila saya panggil. Okay. Sebab saya tengok ramai ni 65, 66. Tapi bila panggil tak ada. Mic doesn't work. I open my phone. Okay. Okay, Ili. Me Farzana. Okay, Farzana. Chromosome is I think it's a thread that contains DNA, deoxynucleotide. Apa? I remember the name, but DNA contains DNA. Okay, deoxyribosa, okay? Yeah. Okay, DNA, chromosome that have contains DNA. So itu saja saya nak awak imbas kembali ingat balik. Okay. Okay, so fahamkan gene tadi, okay, yang ada dalam struktur DNA. Okay, locus tadi, okay, ini locus bahagian dalam struktur kromosom homolog ni. Okay, so locus ni, gene yang ada pada locus ni dia akan control awak punya bagian, okay. And then dia diwakili oleh allele. Ini dia allele yang membawa trait ke bagi kita tahu dia sifat
ciri tadi kita sebut ciri dia ketinggian. Okay. So simbol ataupun trait dia diwakili oleh T ni. Okay. Sebab kita tahu kalau saya kata sifat tadi awal kan, kalau sifat sombong, sifat dengki tu kita tak nampak. Jadi bila tak nampak kita wakilkan dia lah dengan huruf T ni. T besar, T kecil ni. Okay. So dia akan mengawal trait pada setiap pasangan kromosom homolog. Okay. So awak kena faham basic kromosom homolog ni dekat mana. So dalam sel setiap individu. Okay. Sebab dalam sel tu ada DNA, ada nukleus dan sebagainya. Okay. Dalam nukleus ada DNA, ada gene. So yang paling kecil adalah gene ni. Okay. So kedudukan gene, okay, pada kromosom homolog. Okey, kita tengok lagi selepas pada gene dan alel. Okay, kita tengok ciri dan trait pula tadi. Okey. Okey, sifat tinggi untuk trait. Okey, ciri ialah faktor yang diwarisi oleh ketinggian. So ada beza, ni faktor. Okey, faktor yang diwariskan. Okey, contoh kalau ayah atau mak ayah dia tinggi, dua-dua tinggi, so kemungkinan anak dia pun akan dapat anak yang saiz dia tinggi. Okey, warna mata mak ayah warna biru, masalah lah. Okey, kalau Malaysia ni jarang-jarang jumpa. Okey, kalau warna mata mak ayah biru, anak pun mungkin ada kemungkinan akan mewarisi warna mata mak ayah dia warna biru. Okey, kumpulan darah. So ini semua adalah ciri. Okey, sifat tersendiri bagi suatu organisma. Okey, trait tadi, sifat yang tak nampak tadi tu adalah variasi bagi ciri tertentu yang diwarisi, okay, daripada trait tertentu. Trait ni lebih pada sifat yang tak nampak. Trait tertentu sebagai contoh, ketinggian adalah satu ciri, maka kalau tinggi atau rendah adalah trait dia. Ini jelas ayat ni ya. Ketinggian adalah ciri. Okay. Trait dia, okay, manakala tinggi atau rendah adalah traitnya. So satu lagi, okay, kadang-kadang ada satu lagi konsep sama ada boleh diukur atau tak boleh diukur. Tapi untuk yang ini awak fahamkan konsep ni dulu. Ketinggian adalah satu ciri. Okay, trait dia, okay, tinggi atau rendah. Maksudnya kadang-kadang daripada dia memerlukan ukuran untuk nampak, okay, tinggi atau rendah ni. Itu beza dia trait dengan ciri tadi tu. Okay. Kalau yang ini awak nampak macam sama, nampak macam sama tapi sebenarnya berbeza. Okay. Macam warna mata. So trait dia sama ada warna mata tu biru merah pula dah. Biru, okay, warna mata hitam ataupun coklat. Okay, ciri dia kumpulan darah. So trait dia kumpulan darah ada berapa? Sabrina ada? Ada Kumpulan darah 4. ada berapa? 4. Apa kumpulan darah dia? A, B, O, B. Okey. So kita kelaskan kumpulan darah tu. Tapi kalau secara mata kasar kita tak tahu darah tu A ke B ke. Okey. Sebab tu kita panggil dia adalah trait bagi kumpulan darah. Okey. AB dan juga O. Okey. Itu maksud trait dan ciri tu. Lagi satu, lesung pipik. Okey. Kita cuma boleh cakap ciri dia kehadiran lesung pipik. Tapi trait dia ada lesung pipik, tak ada lesung pipik. Itu je. Okey. So itu adalah perbezaan antara ciri dengan trait yang saling berkait. Okey, saling berkait. Sebab ciri ni sifat tersendiri bagi satu organisma. Okay. So ada yang sama, ada yang tak sama. Okay, saya harap jelas beza ni. Okay. Trait dengan ciri tadi. Nampak macam sama ya. Nampak macam sama tapi ada beza dia. Okay. Okay, seterusnya. Lagi satu. Ini dia. Okay, tambah lagi pening awak. Tapi saya harap tak pening lah. Okay. Genotip, fenotip. Ini lagi best. Okay. Ciri ketinggian. Okay, trait. Okay, ini trait dia. Okay, dah tengok tadi. Okay, ciri, sifat dia tinggi atau rendah, merah putih. Okay, nampak. Ada yang boleh nampak trait ni, ada yang tak boleh nampak. Ini macam AB ni awak kena buat test baru nampak. Okay. Sebab tu saya kata dia ada relate, berkait antara ciri dengan trait ni. Yang mengelirukan lagi, okay, tolong ya buka mata semua. Okay, kalau awak tertinggal ni, awak nak study balik, ambil masa.
Okey, ada satu lagi yang mempengaruhi ciri dan trait iaitu genotip, fenotip. Okey. Ramai yang susah nak faham apa dia genotip, fenotip ni cikgu. Okey. Yang saya boleh cerita, genotip ni it's complete set of genetic material, complete set. Okey, maksud dia komposisi ciri genetik yang menentukan struktur atau fungsi sesuatu. Jadi dia lebih kepada komposisi ciri lah. Okay, komposisi ciri yang mana kita tak nampak. Senang cerita kita tak nampak. Jangan tulis dalam definisi. Definisi nanti kejap lagi saya bagi. Saya nak fahamkan awak dulu. Saya suka fahamkan cara mudah dulu. Okay, genotip ni benda yang tak nampak. Fenotip ni nampak. So bahasa saya guna untuk awak faham, G ni untuk gelap. So bila gelap nampak ke tak? Mestilah tak nampak kan? Okay. So saya nak guna perkataan gelap tu untuk awak bezakan dengan fenotip ni. Okay. So bila ini gelap, tak nampak dia punya nak describe dia tu. Okay. Kita tak nampak nak describe dia, kita guna simbol. So genotip ni dalam aras untuk awak tulis gambar rajah nanti, lukis gambar rajah nanti, untuk bahagian genotip kita menggunakan simbol. Okay, so simbol yang digunakan sama ada besar atau kecil. T besar, T besar, T besar, T kecil. Kalau T besar, T besar, T besar itu menunjukkan tinggi. Kalau T kecil ini adalah rendah. Okay, so apa dia punya fenotip? Tinggi dan juga rendah. Okay, ada soalan ke kat sini? Tak ada. Tak ada. Aku nak tanya. Boleh. Okay, Aisyah. Kalau macam tu kan, apa beza trait dengan fenotip pula? Sebab dua-dua sama je dia punya jawapannya. Itu yang saya tunggu tu. Okay. Okay. Trait dan fenotip sebab awak nampak kat sini sama. Okay. Sama sifat dia. Cuma dari segi penulisan saja. Okay. Trait tadi. Okay Aisyah, trait tadi apa maksud dia tadi yang saya bagi? Sifat. Fenotip tak bagi lagi? Tak. Okay. Fenotip ini Tadi saya dah bagi genotip, tak nak struktur, komposisi ciri genetik. Kelihatan. Okay, fenotip ni ciri ataupun ciri yang kelihatan pada suatu organisma yang terhasil daripada saling tindakan antara jin organisma dengan persekitaran. Okay, so dari fenotip ni dapat trait. Gitu cerita dia. Okay. Sebab dia adalah ciri yang kelihatan pada satu organisma yang terhasil daripada saling tindakan antara jin organisma tersebut dengan persekitaran. Okay. So dia berkait. Bukannya terpisah, ya. Dia saling berkait keempat-empat ni. So mesti ada ciri, trait, genotip, fenotip. Yang ini, genotip ni dia simbol kepada fenotip tu sebab dia komposisi dan tak nampak, tak jelas kelihatan. Fenotip jelas kelihatan. Fenotip untuk ABO ni, okay, walaupun dia jelas kelihatan, cuma dia perlukan kita panggil buat uji kaji lah, baru dapat tahu ABO ni, okay. Tapi untuk pokok ataupun biasanya pokok lah, ini kita boleh nampak, okay, warna merah, warna putih, okay. Ketinggian untuk manusia, tinggi rendah tu kita boleh nampak ciri dia, okay. Trait ni, okay, lebih kan, sebab dia adalah ciri yang kelihatan. Ciri yang kelihatan, okay. Nak faham lagi kita kena tengok contoh, nanti kita tengok contoh kan. Okay, ni dia fenotip tadi. Ada sebenarnya definisi ni dia. Okey, kalau fenotip ni, okey, ciri yang ditunjukkan atau dipamerkan, okey, contohnya tinggi. Okey, genotip, lagi sekali saya ulang. Okey, komposisi jin. Okey, komposisi jin iaitu complete set of jin ataupun genetic material. Okey, komposisi jin yang tak dapat dilihat. Keyword kat sini genotip tidak dapat dilihat. Tolonglah garis besar-besar genotip ni. Okay, buka mata luas-luas yang terlelap tu, okay. Okay, kemudian fenotip ni cuma tak tulis kat ni. Jelas kelihatan. Tambahlah, okay. Ciri yang jelas kelihatan dekat fenotip ni.
Okay, in English we call it individuals observable trait, okay, such as height, eye color dan sebagainya lah, blood type. Okay, observable traits, okay, jelas kelihatan yang fenotip ni. Okay, contoh kalau genotype, genotype ni TT, tinggi rendah. Ni semua melibatkan simbol. Untuk genotype simbol. Saya kata gelap tu tadi sebab kita tak nampak, tak boleh nak tengok benda tu. Jadi kita gunakan simbol. Dalam exam bila soalan definisi kena buat ayat ni lah. Okay. Genotype ialah komposisi jin suatu organisma yang tak dapat dilihat, okay, dan tidak dapat dilihat. Okay, jelas So fahamkan dulu fenotip, genotype. Bila faham ni baru boleh buat gambar rajah yang tadi tu, yang first tadi tu. Okay, lagi tambahan kita panggil keyword-keyword dalam terms bio ni iaitu allele dominan dan allele resesif. Okay, allele dah tahu tadi, mesti berada di locus tadi. Okay, pada setiap kromosom homolog. Sekarang kita kena tahu satu-satu apa dia allele dominan, apa dia allele resesif. Sebelum ni pun kita dah tahu dominan tu apa yang menguasai. Okay, resesif ni dia ada tapi tak muncul. So apa maksud allele dominan? Okay. Okay, keyword dia. Okay, allele yang sentiasa menunjukkan traitnya apabila hadir, okay, dan menutup atau menindas kesan allele resesif. Okay, allele yang menonjol, okay, bahasa mudahnya menonjol. Dia akan tunjukkan trait dia. Okay, dia akan tunjukkan traitnya sebab dia ada kat situ, and then dia akan menutupi sel resesif ataupun allele resesif tadi. Okay, lagi sekali saya ulang, allele dominan ni, keyword ni, dia menunjukkan dia punya trait dia. Okay, so bila dia tunjuk trait tu maksudnya allele tu adalah kat situ. Okay, tapi dia punya kuasa dia, dia tutup kesan allele resesif, menindas. Saya guna ayat mudah tu untuk awak faham apa dia allele dominan, tapi dalam penulisan awak kena perlu tulis sepenuhnya lah. Yang BI tu dalam BI, tapi keyword tu kena ada. Okay, to show the trait. Okay, itu keyword yang penting lah. Okay, bila dia tunjukkan trait dia tu, itu menunjukkan dia ada. Okay, dan dalam masa dia sama, bila dia ada tu, dia menutup ataupun menghalang, okay, kesan allele resesif. Okay, lepas saya bagi contoh dalam kelas. Laki, perempuan ramai, laki sikit. So laki, perempuan tadi allele dominan, laki allele resesif. Laki dalam kelas tu ada, tapi dia dah dikaburi, okay, dikaburi oleh jumlah bilangan pelajar perempuan yang ramai. Okay, dia bukan tak ada terus ya, jangan salah konsep pula. Allele resesif tu ada, tapi ditindas ataupun ditutup oleh allele dominan. Okay, kemudian okay, diwakili dengan huruf besar sebagai contohnya B lah. Bila dominan menguasai ini B, B besar ni. Okay, allele resesif tadi, traitnya dua allele ialah allele resesif. Okay, dia boleh muncul jika daripada induk, mak ayah dia muncul, hasil persenyawaan tu muncul kedua-duanya allele resesif. Barulah dia boleh menonjol. Kalau B besar, B kecil, itu dominan lebih menguasai. Kalau B besar, itu dominan juga. Okay, tapi kalau T kecil ataupun B kecil itu menunjukkan allele resesif tu dah muncul. Okay, boleh menonjolkan diri dia. Contohnya pelajar lelaki 5 orang dalam kelas tu, okay, bergabung dengan kelas sebelah. Kelas sebelah ramai pelajar lelaki. Okay, katakanlah 20 orang. Jadi masuk kelas tu jadi 25. Barulah dia tunjuk. Okay, boleh tunjuk dia tu ada kat situ. Okay, dia tunjuklah trait dia apabila kedua-dua allele tersebut adalah allele resesif. Okay, so kalau dia bergabung dengan allele dominan, confirm dia tak akan dapat menonjol. Okay, so kesan allele resesif ditindas tadi jika allele dominan hadir bersama-sama. Okay, so kalau B besar, B kecil tu memang confirm lah. Okay, allele dominan ada kat situ. Okay, okay, saya harap jelas tu. Bezakan allele dominan, allele resesif dulu. Okay, seterusnya.
Okey, apa? Okey, wakil huruf kecil lah. Wakil resesi huruf kecil. Okey, kemudian kalau tadi alel dominan resesi, sekarang trait pula. Trait dominan, trait resesi. Okey. Okey, trait dominan, kedua-dua alel dominan berpasangan dengan satu ataupun sama ada BB, pasangan dia BB besar, B besar, ataupun dengan satu alel resesif. Itu trait dominan. Dia tak jauh beza, benda yang sama. Okey. Contoh BB ataupun BB. B besar, B kecil. So ini yang saya katakan trait dominan. B besar, B besar, B besar, B kecil. So ini menunjukkan dominan menguasai. Okay, tapi kalau trait resesif, okay, akan dipamerkan jika alel resesif berpasangan dengan alel resesif sahaja. Okay, B kecil dia berpasangan. Okay, barulah ini dikenali sebagai trait resesif. Okay. Okay. Saya harap semua faham ni sebab tajuk ni sangat mencabar sikit je. Okey, saya tak nak pergi homozygote lagi. Saya nak balik pada jadual ni sebab saya nak ajar awak buat lukisan. Okey, sebab tadi dah jelas apa dia trait-trait semua. Okey, so boleh tengok kat sini. Sekejap. Okey. So tengok aras yang pertama ya. Okey. Rujuk slide ni, tengok aras pertama. Sekarang baru awak nampak apa dia gamet, apa dia genotik-penotik ni. Okey. Okey, untuk aras pertama daripada induk. Okey, daripada induk. Mendel, okey, Mendel ni mengacukkan pokok kacang pis baka tuling tinggi. Okey, gariskan baka tuling tinggi. Yang penting tinggi ni. Kalau tinggi, TT. Okay, tinggi tu TT. TT tu apa? Dania, TT tu menunjukkan apa? T besar tu. Ada Dania? Tak ada. Aku Robin? Ya, cikgu. T besar, T. Apa dia? Alel ke? Alel dulu. Ni alel dulu. Alel lah. Okey. Ni alel. Saya baca jadual tadi tu. Okey. Ini alel dulu. T besar ni alel dominan bagi tinggi. Okey, kacang pis tulen T rendah. Okey, tak apa. Rendah bagi rendah. T kecil. Bila nak baca memang kena sebutlah besar kecil tu. Tapi bila nak tulis tu pastikan huruf T tu dua besar, dua kecil. Okey, careful dalam SPM nanti pastikan tulisan. Okey, pastikan tulisan sebab ada satu kertas tu tak boleh tanda sebab dia tak jelas. Okey. So hati-hati. Tulisan betul-betul kena jaga, betul-betul kena jelas sebab ada di kalangan calon ni huruf T dia sama je, T besar, T kecil. Tu yang bahaya tu. Okay, so kena bezakan. Okay, T kecil tu buatlah cengkok dia sikit tu. Okay, T kecil. Okay, T besar tu mudahlah. Okay, huruf T saya rasa tak ada masalah kot. Yang masalahnya huruf huruf yang dekat-dekat V besar, V kecil tu. Itu kena betul-betul awak tulis bezakan V besar, V kecil. Okay, W besar, W kecil. Case dia W. Okay. Sebab W kecil besar dia sama. So awak kena bezakan huruf tu. Satu besar, satu kecil. Itu yang kena bezakan. Okay. So lepas ni belajar menulis. Okay. Kena buat. Okay. Kena buat latihan. Okay. So daripada induk tadi. Okay. T besar, T kecil ni. So dapatlah gamet dia. Okay. Gamet T besar. Sebab ini menguasai dominan. Dan yang ini dapat T kecil sebab dia resesif. Okay, ingat balik tadi saya kata kalau dua-dua T adalah T kecil, dia menguasai. Okay, dia menguasai, dia adalah T alel resesif. Okay, kemudian pada proses yang ini proses pembentukan gamet. Proses pembentukan gamet. Okay, kemudian pokok tadi dia akan mengalami peringkat seterusnya iaitu generasi filia pertama F1.
F1. Okay, F1 ni pilih yang satu lah. Okay. Masa nak jawab soalan struktur tu, ini kena tulis. Dia perlu tulis. Okay, generasi pilihan pertama ataupun awak tulis F1. F1 pun diterima. Okay. Okay, F1 ni okay, hasil gabungan daripada gamet tadi, T besar, T kecil, dapatlah T besar, T kecil. Okay. So kat sini awak boleh tengok genotik. Semua adalah T besar, T. Okay, itu adalah genotik. Sekali gelap gelap, genotik ni gelap. Gelap tu bahasa saya nak fahamkan awak ya, jangan tulis gelap pula. Saya nak fahamkan awak genotik ni mesti tulis simbol T besar, T kecil. Jangan sampai saya jumpa gelap tu. Cuma saya nak awak faham bezakan dengan fenotip. Fenotip nampak jelas kelihatan, jadi perlu tulis dalam perkataan iaitu semua ni tinggi. Sebab apa semua ni tinggi? T besar, T kecil, T besar, T kecil. So dia dominan dikuasai oleh T besar. So T besar adalah alel dominan. Okay. So fenotip dia semua tinggi lah. Sebab kita tahu T besar adalah alel dominan bagi tinggi. So kena jelas tu. Okay. Penulisan kat sini pun kena jaga. Okay. Genotik tulis simbol. Tak nak tulis semua. SPM tak ada perkataan semua ni sebenarnya. Okay. Genotip ni tulislah T besar, T kecil pun boleh diterima. Okay. Okay. Kemudian peringkat akhir. Okay. Yang gabungan nanti saya tunjuk kejap lagi. Okay. So peringkat akhir dah dapat ni T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okay. Persenyawaan berlaku. Nampak X ni. Okay. X ni persenyawaan. Okay. Juliasa ada? Okay. Kalai? Ramai tak nak bersuara ni. Orang ramai ni. Kalai ada Kalai? Kalai pun hilang. Daniel? Ketua kelas. Definition of ni. Apa ni? Persenyawaan lupa dah. Persenyawaan. Fertilization. Fertilization. Okay, loss lah. Apa dia persenyawaan? Definition fertilization. Process? What process? To produce gamete. Male and female gametes kan. Mazikri nak jawab. Okay, cuba. Tolong je. Ya, tolong. Tak apa. Okay, teruskan Amar. Penuh. Definition yang penuh. Process like fertilizing an egg lah to produce male and female gametes like that. Egg tertinggal. Involving the Sperm fusion of male gametes and female gametes. Yes, diffusion of female gamete. Female gamete we call it sperm and male gamete. Female gamete is ovum and male gamete is sperm. Okay, to produce. Okay. Okay, so awak akan dapat gamete lah. Okay. So jangan tertukar pula ya ovum dengan sperm. Saya tersilap tadi. Okay. So persenyawaan basic ya, balik basic sebab kalau awak lupa ni nanti tak faham pula apa yang bercantum ni. Okay. So kena ingat lah. Okay. Persenyawaan ialah satu proses di mana percantuman antara gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan zygote, embrio dan seterusnya fetus. Okay. So di sini dia tulis gamet dah. Ni dah hasil dia gamet. Selepas berlaku persenyawaan, okay, after fertilization, okay, you can get the gamet T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okay, so kemudian gamet ni, okay, akan bermitosis. Okay, mitosis kena ingat ya, mitosis dan juga meiosis. Okay, dalam ni sebenarnya ada mitosis, meiosis. Buku teks dia tak tulis semua. Okay, tak apa. Kita tengok. Okay, so hasilnya dapatlah generasi kedua iaitu F2 ni perlu tulis. Okay, untuk dapat markah perlu tulis. Genotip dia T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okay, and then T kecil, T kecil. Okay, yang paling penting kat sini adalah nisbah ni. Okay, so nisbah ni macam mana nak dapat? Okay, tengok pada hasil ni. Hasil daripada
mitosis tadi ataupun meiosis ni. Okey, hasil daripada meiosis ni iaitu 1 T besar nisbah 2. 2 ni adalah untuk tinggi 2 ni adalah untuk T besar T kecil. Nisbah 1 adalah untuk T kecil dan T kecil. So ini adalah dwarf, rendah Okay, 7 dwarf. Di cerita Snow White pula Okay, ini rendah, T kecil. Okay, so itu adalah genotype. Tak nampak, tak jelas kelihatan. Okay, phenotype nisbah dia tinggi, rendah. Okay, so berapa ada tinggi? Tinggi ada 3. 1, 2, 3 sebab dia adalah dominan. Okay, alel dominan tinggi. So 3 sama dengan ataupun 3 nisbah 1. Okay, 1 tu adalah untuk rendah. Okay, dari segi peratus, kena buat pengiraan lah sikit matematik. Okay, so ada 3 tinggi, jadi itu adalah 3 sebahagiannya adalah 75%. Nisbah dia 25%. Okay, so kalau awak tengok ke semua ni, sebenarnya ada cara dia macam mana nak dapatkan tinggi-tinggi rendah-rendah ni. Okay, saya tunjukkan slide ni, kita buat sama-sama. Okay, sekejap ya. Okay, boleh nampak tak whiteboard ni? Boleh cikgu. Kejap. Okay, lambat sikit. Boleh. Okay. So, saya nak semua pegang pen. Pastikan ada kertas. Pegang pen, ada kertas. Walaupun saya tak boleh tengok awak, saya percaya kat awak, awak nak belajar. Tolong ya. Tolong bangun. Ambil pen, ambil kertas. Kita nak buat persilangan ya. Macam mana dapat 3 anak tadi tu. Okay. So, saya mula secara ringkas ya. Saya tak boleh nak tulis semua tadi yang kecil-kecil tu. Okay, saya mula dengan T besar, T kecil. Okay, hasil daripada induk tadi. Okay, buat sama-sama. Okay, kemudian T kecil. Terlajak. Abaikanlah ya. Yang penting awak nampak. Okay, so ada 4 gene ni. Okay, T besar, T kecil. Okay, sorry. Betul tak yang induk ni? Kelas? Betul tak T besar, T kecil? Salah. Salah. T besar. Okay. Saya kena undo. Sekejap. Dua-dua ni T besar ke? Saya tak tengok tadi. T besar. Mana? Sebelah tu T kecil. Okay. Saya pergi pada yang F2 F2 iaitu T besar. Dia cara dia sama, jadi saya ambil yang kedua terus. Sebab yang kedua tu awak nampak kotak dia tu macam banyak. Yang ini. Boleh kok. Yang ni. Saya pergi yang ini ya. T besar, T kecil. T besar, T kecil. Saya pergi yang ini. Walaupun konsep kat sini sama je kat sini. So saya nak tunjuk yang ini sebab saya nak awak tahu macam mana dapat T besar, T kecil. Sebab buku awak kena faham sendiri cara ni. Macam nak faham tu agak tu sikit lah. Okay, awak faham yang cara lama dulu. Lepas tu awak apply kat sini. Okay. Okay, so cara ni macam ni. Okay, ni dia. Saya ambil yang bawah ya, generasi kedua. So yang tadilah, okay, T besar, T kecil. Tolong ya buat sama-sama. So saya galakkan guna T yang macam ni. Okay, baru nampak. Kalau tak nanti ada yang T besar ni tertarik ke atas jadi nampak T kecil. That's why saya kata tulisan tu betul-betul kena jaga. Okay, teknik dia kita guna konsep 1-3. Okay. So nak berhenti pun kalau boleh yang ini kelajak sikit. Kita mula dari yang pertama. 1, 3. Ya, nampak? Tak nampak? Nampak. Tapi yang ni cikgu mulanya F2 kan? Ya, F2 yang atas, yang tengah tu. Yang F2 kan dia yang belah kiri tu betul tak? T besar, T kecil. So belah kanan tu. Ya. Sorry. Tak nampak. Okay. Terlajak. Okay, thank you. Ini pun sama. Saya tak tengok. Tak nampak. Okay, T besar, T kecil sama Okay, tak apa. Yang penting saya nak awak faham cara nak dapat tu.
Okay, so 1, 3. Okay, so apa nak tulis kat sini? 1, 3, kita ada 4 ya. Ini cara nak mudah awak faham. Saya bagi 4 ni, 4 jin ni. 1, 2, 3, 4 ni. Okay, 1, 3. 1 mesti combine dengan 3. So apa dapat dia? Plus? TT. Okay, T. Okay. Kemudian lagi sekali ambil juga 1 juga. Okay. Tapi buat di bawah ini. Saya turun sikit kat bawah ni. Susah sikit lah. Okay. That's why kalau ada whiteboard okay sikit. Okay. 1, 4. Okay. 1, 3, 1, 4. So dapat apa? T besar, T besar kecil. T kecil. Okay. Ini teknik untuk senang awak faham ya. So that's why kena buat sama-sama. Kalau awak tak buat nanti banyak kali saya tengok memang tak jadi. So kena buat sama-sama. Okay, kemudian habis untuk alih yang besar ni dominan, kita pergi alih yang kecil pula. Okay, alih yang kecil nombor 2 Okay, tadi 1, 3, 1, 4. Sekarang 2, 3. Okay, 2, 3. Kalau nak bagi cantik duduk bawah ni. Duduk bawah T ni. Kedudukan dia tu biar bagi kemas. Okay, T besar and then T kecil. T kecil, T besar. Walaupun macam ni, T kecil, T besar, awak boleh tulis, tak ada masalah. Okay, T besar, T kecil. Okay, boleh tulis macam tu. Okay, last kali 2, 4. Okay, 2, 4. Buat di bawah T ni. Bagi kemas. Okay, terus naik. Okay, so dapatlah T kecil. Okay, T kecil. Okay, ini cara lama. Okay, tak ada dalam buku teks. Tapi cara ni sebenarnya awak boleh tahu macam mana dapat tadi. Okay, tinggi, 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 rendah. Okay, so dapatlah result dia. Inilah markah penting yang last sekali. So konsep ni sebenarnya awak boleh guna untuk bahagian atas tu. Okay, cuma dia tak tunjuk. Selalunya tak tunjuk lah. Dan dalam bioscore tu banyaklah. Guna je konsep ni iaitu 1, 3, 1, 4, 2, 3. Tak payah hafal sebenarnya. Buat latihan awak boleh ingat. Salah. 2, 3, 2, 4. Dah terabur dah. Okay, 2, 3, 2, 4. Kedudukan ni biar ikut yang atas ni. Kalau tak nanti berterabur dan awak tak nampak. Dan dalam jawab esei nanti, jangan sampai saya jumpa, pemeriksa jumpa anak panah. Ini tak ada error ya, jangan buat error pula. Okay. Masih boleh digunakan dalam SPM macam ni, boleh dibuat, ada markah, tak ada masalah. Janji awak dapat result ni. Yang penting result ni. Ini yang kita nak tengok. Sebab daripada sini kita dapat peratus, kita dapat nisbah. Kalau sini salah, ramai calon tersangkut, salah lah bawah ni. Sebab macam T ni, mungkin T ni tak ada. So awak kena isi lah. Kalau awak salah isi kat sini, kat bawah ni confirm kan? Semua salah. Okay, dia tinggal tempat kosong sini, dia tinggal tempat kosong sini. So macam mana nak faham, kena tengok daripada induk tu, dia bersilang ke mana, dapat anak macam mana. So kena make sure latihan kena banyak. Okay, kalau tak buat latihan memang macam-macam jawapan boleh jumpa Okay. Markah dia banyak ya. Kalau soalan esei 10 lah kan. Soalan esei 10 lah. Jadi careful huruf, especially W tadi tu, bezakan. Okay, W besar dan W kecil. Kalau buat sama besar salah ya. Confirm salah. Sebab dia jadi dua-dua tu pemeriksa tak tahu besar ke kecil. Confirm lah. Hilang markah. Sayang. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Tiada. Tak ada boleh ya. Susah lah nak skor Okay. So habis yang ini. Okay, so saya harap awak faham gambar rajah ni macam mana dapat tu kena tahu. Okay, macam mana dapat. And then lagi sekali, genotip tak nampak, tak jelas, guna simbol. Fenotip ni jelas. So guna perkataan tinggi, rendah, berkedut, kuning, merah, color. Semua tu nanti akan ada bentuk-bentuk soalan tu.
Okay, so kita rujuk kat sini balik. Balik pada penulisan ni. Kalau tak faham lagi, tadi saya terang cara saya. Kalau tak faham lagi, baca lagi buku teks ni. Hasil kacukan dua induk berbangka tulis menghasilkan generasi F1. Okay, ini generasi F1 lah. Dah habis masa Okay, tak apa. Awak rehat kan? Sikit je lagi. Betul tak rehat? Betul. Okay. Tadi saya ambil 5 minit sebab start lambat tadi kan. Okay. Kalau tak ada soalan, saya baru teruskan kepada sikit lagi. Ini dia. Homozygote dan heterozygote. Okay. Ataupun Sekejap. Sebab saya nak sumbat-sumbat sebenarnya, saya takut awak pening ya. Banyak ni. Okay, bakatulin dan hybrid. Okay, tak apalah, kita skip je. Homozygote kata homo menunjukkan satu Okay, satu, hanya satu zygote. Kedua-dua alel di lokus pasangan kromosom adalah sama. Keyword dia mesti alel tu tadi sama Gariskan perkataan ni. Okay. Homozygote, kromosom homolog dia samalah. Sebab tu homo. Homo sama. Homo sapiens. Okay, manusia. Okay, sebagai contoh kecil ni, B besar. Okay, kemudian kalau berbeza sebagainya, contohnya B besar, B kecil. Ini berbeza. Kalau di lokus yang sama, B kecil. Maksudnya saiz sebutan tu samalah. Tulisan tu huruf dia. Okay. Ini heterozygote. Ini contoh B besar, B kecil. Ini pun tak berapa jelas ni. Sekejap. Saya nak tanya. Okay, boleh. Kejap. Okay, boleh. Jadi kalau macam homozygote dia B besar dengan B kecil atau B besar ataupun B kecil. Ya. Sama macam trait dominan dengan trait resesif tadi. Okay. Okay. Trait tu apa? Lagi sekali. Baik. Kita ada apa? Ciri Lagi. Kita ada fenotip kan? Okay, genotik tu yang inilah. Ini genotik dia. Okay. Yang awak kata tadi trait kan? Awak tanya sama dengan trait kan? Soalan apa tadi? Apa yang ni kan homozygote dia highlight pasal B besar dengan B kecil ataupun B besar B kecil kan. So dia sama macam yang trait dominan dengan trait resesif tadi itulah kan? Sama tapi ada tapi pula dah. Dia fokus kepada kromosom. Pasangan kromosom. Okay. Yang B besar ni B besar ni kita panggil trait tadi kan. Okay. Tapi trait ni sebab trait tu awak kena faham tadi apa trait tu. Selain daripada apa sifat tu. Trait tu juga menunjukkan ciri pada fenotip kan. So ini dan ciri tu ada dalam jin. Okay. Setiap jin tu ada ciri dia. So homozygote ni dia gabungan daripada dia tak lari daripada trait tadi, tapi dia nak bagi tahu yang homozygote ni adalah pasangan kromosom homolog. Ini dia fokus pada overall kromosom tu sendiri. Dia tak campur aduk dengan fenotip tadi, dengan trait tadi tu. Tapi fenotip dengan trait tu ada dalam kromosom. Faham tak? Dia macam satu bekas, dalam tu ada kecil-kecil lagi. Okay, boleh? Sikit. Yang homozygote ni yang besar kat luar. Okay. Okay, macam tu lah bekas kecil-kecil. Yang kecil-kecil tu trait dengan fenotip tadi tu. Tapi trait fenotip tu ada dalam kromosom ni. Jelas tak? Faham tak? Jelas. So maknanya dia lagi detail lah. Ya, trait dengan fenotip genetik tu yang dalam pada kromosom ni. Sebab homozygote ni dia nak bagi yang umum, yang besar kat luar tu. Dia panggil ini, ni nampak ni. Kalau tadi kita fokus pada DNA. Yang ini dia nak bagi tahu ini adalah homozygote, iaitu dalam dia tu ada simbol B besar tu kita panggil homo lah. Tapi kalau B kecil sepasang ni dia sama, dia mesti sama lah. Bila sebut kromosom homolog
homozygote, dia mesti keyword dia sama. Okay, sama. Okay, kalau hetero, hetero sama tak? Tak. Hetero sama, macam mana saya cakap? Sama. Sebab dia bagi contoh kat sini dekat homozygote ni, tapi tiba-tiba sebut heterozygote pula. Okay, tak apa. Tapi ini lebih kepada trait yang recessive. Okay. Untuk homo ni yang sama tapi lebih kepada trait dominant. Okay, B besar, B besar. Okay, alai di lokus pasangan kromosom adalah berbeza sebagai contohnya. Okay, kromosom homolog ni, okay, kalau berbeza contohnya B, B. Okay, B besar, B kecil. Okay, mungkin tak nampak lagi. Kita tengok sikit lagi. Okay, sekejap. Oh, ini dah bakal tuling. Okay, tak apa. Next class saya tunjuk yang lagi jelas apa dia homozygote dengan heterozygote ni. Okay, so kalau tengok kat sini, homozygote lebih kepada yang dominan. Okay, heterozygote ni lebih kepada yang recessive. Okay, so yang saya cerita tadilah di bahagian luar daripada DNA tu. Sebab kena ingat ini kromosom, gambar ni kromosom. Dalam ni ada DNA, dalam DNA ada gene. Okay, so yang trait-trait tadi semua rujuk pada komposisi genetik, okay, yang menunjukkan struktur fungsi sesuatu organisma. Okay, so banyak detail dia, lagi detail. Awak belum masuk lagi dalam gene tu ada TCGA, thiamine, sinanin semua tu. Okay, so ini baru di aras atas lagi. Okay, belum detail lagi. Okay. Walaupun yang luar tadi saya kata kromosom ni yang besar ni, dalam hari ni baru sampai dekat genotip, fenotip ataupun gene dulu. Okay. Kita tak masuk lagi dalam gene. Okay, sebab dalam gene tu ada susunan DNA dia. Okay. Okay. So saya harap jelas lah. Okay. Nanti saya tambah lagi nota untuk ni homozygote, heterozygote ni. Okay, nampak simple sangat ni. Okay, so ada soalan tak sebelum saya habiskan? Lepas ni buat PJK soalan PJK. Ada lagi? 5IS? Tak ada. Tak ada. 5IR? Tak ada. Saya sebenarnya perlukan masa hari Sabtu boleh tak untuk atas 3 boleh? Pukul berapa itu? Pukul berapa ikut? Ada kelas lain tak? Saya tak ada. Yang lain nak ikut. Pukul berapa bangun? Ini pun ada yang lentok ni. Saya bangun awal. Betul ikut. Ya, ada yang awal okey alhamdulillah. Okey. Kalau pukul 10 okey. Okey je. Sampai pukul? Tak lama rasanya, sejam je, 11 atau 11 lebih. Kenapa, ada urusan Okey. Tak apa. Taklimat tu sekejap je saya rasa, mungkin setengah jam ataupun sejam je. Okey. Hari Sabtu ni 7 hari bulan untuk amali kertas 3. Okey. Okey, so tak ada soalan, saya tangguhkan kelas dulu. Sambung hari esok lah. Okay? Sambung besok. Tolong baca dulu. Okey, saya nak pilih 2 orang bentang sikit besok. Cik saya bentang awak pula kena bentang. 2 orang seorang 5IS, seorang 5IR. Alia Nafisah boleh? Boleh tak? Tak boleh, memang saya bagi tugas ni. Alia Nafisah boleh Ada ke tak ni? Dia live ikut. Kenapa pula live? Tak nak bentang. Tak nak bentang Aisyah Adeline lah. Okay, boleh Aisyah? Tak apa, tajuknya dah ada dalam kutek tu. Saya cuma nak awak baca awal. Okay. Tajuk dia yang tadi tu. Apa dia tu? Sambungan yang tadi Tengok tak tadi? Ingat tak tadi tajuk yang selepas tu? Boleh Aisyah? Tajuk selepas yang kita baca tadi tu ke? Ya, boleh Okey, untuk 5IS saya minta Daniel boleh Daniel? Ketua kelas lah. Daniel? Tak apalah, saya suruh awak. Boleh? Okey, tajuk dia muka surat 233 tu. Okey. Kutek awak tu.
Okay, you present. Okay, 2, 3. Okay. Relationship, more important terms in genetic. Okay. 2, 3, 4. Surat 2, 3, 4. Okay, 2, 3, 4 tu. Okay. Yang gambar rajah tu. Okay. Figure 11.4, relationship among a few important terms in genetic. Okay. Tu. Okay. Ya, induk dengan filia. Okay. 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 Amar baca ni, walas Amar. Okay. Okay. Ha? Masih pilih orang lain tolak juga ni. Ain Kalai mana? Zulaikha cikgu. Kalai hilang hari ni. Mana Kalai? Ada ke tak? Internet pula. Tak apa, you start je. Kalau lag tu saya faham lah. Okay, you buat je. Okay, boleh ya Daniel? Tak ada masalah, tak ada. Alasan ke apa ni? Boleh Daniel? Tak apa, teruskan je. Okay? Just cakap je. Boleh ya? Boleh Daniel? Next time orang lain pula. Daniel okay. Tak cikgu, memang Siapa Wifi tadi? Daniel Amar putus. baca walas je. Just cikgu. cakap je. Saya nak awak bercakap. Teacher, Ah, Daniel punya wifi okay. memang problem. Daniel cadangkan siapa? Cadangkan nama? Ain. Cadangkan nama. Amar kena tolong. Boleh? Amar? Apa tu? Kenapa saya pula? Esok. Saya dah baca. Tak apalah. Saya baca sekarang ni. Saya tanya Kalai mana hari ni? Tak masuk Dia buatlah dengan Kalai tak masuk hari ni? Cikgu, wifi Daniel dan Cikgu. Kalai selalu problem. Memang dorang Cikgu putus Ain selalu. Zulaikha nak cikgu. Okay, so confirm saya tak nak tukar lagi. Ain Zulaikha boleh jangan bagi alasan lagi. Okay, dah. Okay, so Ain Zulaikha, just simple je. Bukan saya nak suruh buat apa tentang guna video, tak ada. Tapi ada tugasan 5 IS, 5 ayat saya dah bagi. Saya dah bincang Cikgu Bayu awak, okay. Dia pun dah setuju. 5 IS awak perlu buat PBD ya. Nanti saya bagilah dalam grup okay, so kumpulan pun saya dah buat. Kumpulan tu sebab saya tanya Daniel awak tak ada kumpulan, jadi saya buatkan mengikut result dulu. Jadi kena terima je lah kumpulan tu dan kumpulan tu adalah kumpulan doktor muda. So apa-apa urusan saya akan rujuk pada kumpulan tu sehinggalah cikgu awak ambil alih nanti sebab kumpulan tu adalah untuk program panitia. Okay? Jadi kalau ada program panitia semua masuk kumpulan masing-masing lah. Dan kumpulan doktor muda ni kena faham lah perkataan doktor muda tu maksudnya dia kena ada ketua yang menguasai subjek tu. So dia kena ajar anak buah dia, mungkin ada kelemahan mana tu, so kena tengok nanti. Okay, boleh 5 IS? Boleh? 5 ya? Okay, itu untuk PBD. Okay, kejap lagi saya bagilah. Okay, so tutup kelas. Amar, sila baca walas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu.